Tak apa, cikgu pun nak buat kelas tak lama pun, sampai pukul 9 kot. Sekejap je, sebab cikgu ada hal sikit lagi. Okay, pertama kali cikgu nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasihlah kerana datang ke kelas pagi, kelas cikgu pagi ni. Okay. Yang ada ni pun Ajin lah. Kawan-kawan yang lain pun tak datang lagi ni, tak masuk lagi. Banyak lagi kawan-kawan tak masuk lagi ni. Tidur ke apa? Cikgu nak tanya Priya ke ni. Cikgu Syahri'i sebelum ni ajar sampai bab berapa ya? Hello? Priya? Cikgu tanya boleh tak? Ya, cikgu. Sebelum ni Cikgu Syahri'i ajar sampai bab berapa? Bab 2, cikgu. Oh, okey, faham. Okey. Tak apalah. Cikgu sambunglah bab 2 apa yang Cikgu Syahri'i minta tolong cikgu lah. Okey, tak apa. Kita mulakan kelas pada hari ni. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang penghasilan produk lah. Okey, apa itu penghasilan produk? Kita kena tahu ia adalah untuk mengubah suai produk sedia ada menjadi produk yang baharu, ataupun lebih mudah dikatakan produk serba boleh dan yang pelanggan boleh gunakan. Sebelum ni pelanggan gunakan, dia tak mencapai keperluan pelanggan. Apabila kita menghasilkan suatu produk yang baru, kita menginovasikan, so dia mencapailah apa yang pelanggan hendakkan. So setiap untuk menghasilkan satu produk perlu menjalankan dengan teliti, dengan lebih sistematik. Sebab tu kita ada langkah-langkah untuk menghasilkan produk. So sebelum ni kita dah belajar dekat bab penghasilan produk. So kita ada langkah-langkah dalam penghasilan produk. Okay, di mana bermulanya daripada kajian keperluan pelanggan sehinggalah pendokumentasian. Okay. So kita tahu dalam kajian keperluan pelanggan kita ada maklumat pelanggan, latar belakang produk, penambahbaikan. So kita kena tahu kita ada tiga apa? Sekejap ya, ada kawan nak masuk. Selamat datang. Di mana kajian keperluan pelanggan, kita ada maklumat pelanggan, latar belakang produk, penambahbaikan. So macam mana? Apa maklumat pelanggan yang kita nakkan? Apakah latar belakang produk yang kita nak tambah baik? Lepas tu apakah penambahbaikan yang kita nak bagi kepada produk tersebut? Contoh produk yang kita nak gunakan adalah bros. Kita panggil bros kasut lah. Itu adalah produk ataupun main produk kajian kita yang kita nak menambahbaikkan. So tanpa lengahkan masa, kita sambung balik selepas bab minggu lepas. So kita akan sambung balik dekat okay. Okay, jom kita akan terus kepada mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Di sini selepas kita dah buat cadangan, kita dah buat analisa berdasarkan aplikasi project brief. So kita kena mengenal pastilah apakah teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk yang kita nak buat.
Okey, pereka bentuk perlulah memilih teknologi ataupun teknologi yang sesuai dengan cadangan reka bentuk bagi memastikan produk tersebut dapat memenuhi keperluan pelanggan. So kita kena tengok, kita kena analisa teknologi tu. So kita akan teruskan. Okey, ini adalah justifikasi pemilihan teknologi. Ini adalah 4 justifikasi sebelum kita memilih teknologi. Okey, kita ada aplikasi teknologi yang dipilih, tujuan penggunaan teknologi, fungsi teknologi, kekuatan dan kelemahan teknologi. Apa itu aplikasi teknologi yang dipilih? Okey, pereka bentuk perlu menggabungkan dan mengaplikasi teknologi yang sesuai dan dapat dan tepat semasa proses penghasilan reka bentuk yang baru. So pereka produk kita lah, sebagai pereka produk perlulah mengaplikasi ataupun mencari produk yang sesuai lah, ataupun teknologi yang sesuai dengan apa yang kita nak bangunkan, produk baru tu. So kita kena carilah kat pasaran. Kita kena tengok kat pasaran apakah sesuai, apakah alatan yang sesuai untuk kita bangunkan sesuatu produk. Seterusnya adalah tujuan penggunaan teknologi. Okey, kita sebagai pereka, kita kena tahu apa penggunaan teknologi tu. Okey, teknologi tu apa kita nak guna, sebab apa. Sebabnya teknologi itulah yang akan memudahkan orang ramai untuk sebelum ni macam kapur berus tu kita gosok-gosok. So kalau guna teknologi ni, kita dapat memudahkan orang lain lah. Kita tak payah gosok dah, kita cuma jalan je, contoh. So itulah penggunaan teknologi. Kita nak menghasilkan satu produk yang baru menggunakan teknologi ni, dia dapat memudahkan orang lain lah. Sebab tu kita kena tahu apakah tujuan teknologi yang kita pilih tu. Seterusnya, pemilihan teknologi yang tepat akan menghasilkan produk yang baru yang unik, memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan, serta mampu bersaing dengan produk-produk lain yang terdapat di pasaran. Ni apa yang cikgu cakap tadi lah. Selepas kita dah pilih teknologi tu, so produk yang baru kita hasilkan itu lebih unik lah. Lepas tu memenuhi keperluan orang lain. Okey, orang nak macam ni, apa kita guna teknologi tu, so orang pun nak juga. Orang nampak lah, so teknologi tu dapat memudahkan orang lain. Itu tujuan dia apabila kita menggunakan teknologi. Itu tujuan dia. Okey, fungsi teknologi. Fungsi teknologi pula, kita kena tahu fungsi teknologi tu. Dia mampu buat apa. So dia mampu menyelesaikan masalah apa. So fungsi teknologi tu penting lah. Kita pilih produk untuk kita bangunkan satu produk, tapi fungsi kita tak tahu. Itu pun satu masalah. Sebab tu kita kena tahu fungsi teknologi sebelum kita buat satu pemilihan. Contoh bros kasut tu, apa teknologi yang kita nak bangunkan, sesuatu benda yang baru, so kita kena cari kat pasaran. So kita kena tahu fungsi dia. Kalau kita tak tahu fungsi dia, kita tak analisis fungsi dia, kita tak tahu kita nak guna yang macam mana. Sekejap Okey, lepas tu pereka bentuk perlu memahami keupayaan teknologi yang dipilih, supaya produk baru yang dihasilkan mempunyai keunikan dari segi fungsi berbanding produk-produk lain di pasaran. So kat sini pereka bentuk, kita lah kena faham keupayaan teknologi yang dipilih. So lepas ni produk yang kita hasilkan tu lebih unik lah. So lebih baru daripada fungsi yang lain. Maksudnya orang lain tak buat lagi produk kita, so kita dah buat produk tu. So kita yang pengeluar baru untuk produk tu. Baguslah kiranya. So kita ada keunikan, kita buat sesuatu produk, kita ada satu keunikan, dan produk itu tak ada lagi kat pasaran, kitalah yang keluarkan produk tu. Itulah kita kena tahulah. Okey, itu salah satu fungsi teknologi. Okey, pada masa yang sama, produk baru tersebut hendaklah dapat memenuhi keperluan
dan kehendak pelanggan. Apa yang cikgu cakap tadi, fungsi tu fungsi baru yang kita dapat daripada teknologi tu dapat membantu produk yang baru tu dapat memenuhi keperluan pelanggan lah. So teknologi tu dapat membantu orang lain. Okey. Seterusnya adalah kekuatan dan kelemahan teknologi. Sekejap ada kawan nak masuk. Okey, tak apa, cikgu teruskan dulu. Okey, kekuatan dan kelemahan teknologi. So, kekuatan dan kelemahan teknologi yang kita pilih tu, kita kena kenal pasti apa kelemahan dia, apa kekuatan dia. Mestilah kita kena tahu kan. Takkan kita membuat sesuatu produk tapi kita tak tahu kelemahan teknologi yang kita nak gunakan. So, kita kena tahu teknologi tu. Sebab kelemahan teknologi tu penting. Sekejap kawan-kawan masuk. Kelemahan teknologi tu penting sebab nak menghasilkan satu produk yang baru, kita kena tahu kelemahan dia. Sebab nanti dia ada jangka hayat dia. Kalau produk teknologi tu digunakan, dia mesti ada kelemahan dia. Mungkin benda tu cepat rosak, mungkin produk tu tak berkualiti. So kita kena tahu kelemahan dia. Lepas tu, mereka bentuk perlu memilih teknologi yang sesuai dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan pada produk sedia ada di pasaran. So, itu adalah kekuatan. So, kalau kita nak cari sebuah kekuatan, teknologi yang kita pilih itu mestilah sesuai dengan kehendak pelanggan. Okey, contohnya berus kasut tu, kepentingan dia untuk apa? Untuk berus kasut lah. So, kelemahan berus kasut tu apa? Dia melenguhkan. Sebelum ni kita tengok berus kasut ni melemahkan dia memberi lenguh kat tangan. Masa nak gosok tu dia penat, lepas tu dia punya bentuk tak sesuai. So kita cari kekuatan dia. Kita kena baiki yang kelemahan tu menjadi kekuatan. So kita kena cari macam mana kita nak selesaikan masalah pasal berus tu. So kita kena tengoklah teknologi apa yang sesuai, yang boleh ataupun yang dapat menyelesaikan masalah pelanggan. Itu adalah kekuatan dan teknologi. Kekuatan dan kelemahan teknologi. So kita kena tahu. Kalau kita pilih teknologi tu, kita kena tahu kekuatan dan kelemahan dia. Okey, ini berus kasut konvensional. So dalam kita punya bab ni, so kita menekankan berus kasut konvensional. Maksudnya ini berus kasut yang sedia ada di pasaran. Okey, ini adalah berus kasut yang ada di pasaran. So berus kasut ni kan, kalau kita tengok banyak kekurangan dia. Tengok dia punya bentuk pun tak sekata. Ada bentuk yang macam kecil, ada bentuk besar. Jadi kita sebagai pereka bentuk atau pereka lah, so kita kena selesaikan masalah ni. Janganlah kita keluarkan satu produk bentuk dia macam tu, bentuk ni lain, bentuk tu lain, bentuk tu lain. So pelanggan akan rasa keliru lah. Jadi kita kena menghasilkan produk yang baru. So gantikan berus kasut konvensional yang sedia ada ni kepada teknologi yang lebih baru lah. Okay, kita terangkan kelemahan dia. Okey. Penggunaan berus kasut konvensional ni apa kelemahan dia? Mengakibatkan kelenguhan tangan. Sebab apa? Dia memakan masa yang panjang lah. Nak berus kasut tu dia ambil masa yang sangat lama. Lepas tu dia lenguh lah. Lepas tu berus ni pun dia ada kelemahan dia. Kalau kita sapu dia punya pengilat tu kan, so tak kena dengan rata. Walaupun dah sapu dengan banyak kali, tapi dia tetap tak rata juga. Susah. Okay, seterusnya ni tadi Saiz dia berbeza-beza. So kalau kita sebagai pereka, takkanlah kita nak menghasilkan sesuatu berus kasut tu bentuk dia berbeza-beza. Jadi menyusahkanlah pengguna kan. Pengguna ni ada yang tangan kecil, ada yang tangan besar, ada yang
ada yang tak sempurna, cacat dan sebagainya. Kita sebagai pereka bentuk kenalah selesaikan masalah berkenaan dengan saiz ni. Itulah apa kelemahan berus kasut konvensional. Seterusnya, fungsi berus kasut tu terhad, untuk mengilat kasut saja. So dia terhad, maksudnya dia nak mengilat kasut je. Dia tak ada kepada benda lain. So kalau boleh, berus kasut ni kita nak develop dia, boleh buat kat semua jenis kasut, ataupun dia boleh lap apa-apa sajalah. Sebab tu kita kena besarkan skop dia, penggunaan dia tu. Kita tak boleh terhad untuk mengilat kasut saja. Kita kena boleh gunakan pengilat kasut ni, berus kasut ni dekat mana-mana saja. Itu adalah kelemahan untuk berus kasut sedia ada. Okey, seterusnya ini kelemahan dia juga, tidak ergonomik, menyebabkan genggaman tidak kuat ketika mengilat kasut. Bentuk dia pun tak ergonomik, tak smart lah katanya. Kalau kita pegang mudah terjatuh, macam tu. Okey, seterusnya proses mengilat kasut ni menggunakan berus kasut konvensional. Okey, dia mengambil masa yang panjang. Yang tadi itulah, dia nak berus kasut tu dia ambil masa yang panjang sebab dia ada rongga-rongga yang susah nak lap kasut, mengilat kasut tu. Ada bahagian yang tak bahagian yang susah nak kena. Sebab itulah dia mengambil masa yang panjang. So sebagai pereka kita perlu menyelesaikan masalah tu. Okey, ini adalah contoh ataupun ini adalah bentuk pengilat kasut magic. Inilah sebagai produk kita, produk baru, produk apa yang kita nak hasilkan itulah. Ini adalah teknologi yang kita nak hasilkan nanti. Okey, ini adalah aplikasi teknologi yang dipilih, gabungan reka bentuk elektrik dan reka bentuk mechanical. Okey, ini adalah aplikasi teknologi tersebut. Kita ada dua aplikasi. Okey, yang pertama kita ada reka bentuk elektrik dan reka bentuk mechanical. Kita ada dua untuk menghasilkan pengilap kasut magic ni. So seterusnya, okey, tujuan kita menggunakan teknologi ni, kita dapat mengatasi kelemahan yang terdapat pada berus kasut. So tujuan kita nak guna teknologi ni, kita nak serve lah, ataupun kita nak mengatasi lah masalah yang ada pada berus kasut. Okey, selepas tu reka bentuk pengilat kasut magic ni akan lebih dinamik lah. Lepas tu lebih berkualiti, selamat digunakan, mesra berguna. Sebelum ni berus kasut tak mesra berguna. Jadi dengan bentuk pengilat kasut magic ni, kita dapat dihasilkan. So dia lebih berkualiti dah dan selamat digunakan. Okey, ini adalah antara alat yang kita akan gunakan lah untuk menghasilkan pengilat kasut magic. Okey, yang ada dekat depan awak ni, ini adalah reka bentuk elektrik, di mana dekat sini inilah reka bentuk elektrik di mana motor AT tu mengalirkan arus elektrik, bateri tu memberi tenaga, switch tekan tutup menghasilkan tenaga, maksudnya memberi aliran tenaga. Wayar lembar tunggal tu dialah yang menyalurkan tenaga positif dengan negatif. So ini adalah reka bentuk elektrik. Kita kena tahu. Okey, reka bentuk elektrik, motor AT tu berputar, menggerakkan gear. Bermaksud yang motor AT tu dia menggerakkan gear. Maksudnya untuk teknologi berus kasut magic tu, itulah yang akan memusingkan ataupun memutarkan gear tu dekat span tu. Dekat bahagian span tu dia akan pusing lah. Pusing, dia akan menggilak kasut. Itu fungsi motor AT tu kalau kita nak buat produk yang baru tu lah. Okey, ini adalah reka bentuk mechanical. Ini adalah reka bentuk mechanical. Ada dua, gear taji dengan penggilap. Gear taji ni lah yang memutarkan roda tu lah.
Kalau pad pengilap ni, pad pengilap ni untuk polish ataupun untuk mengilap kasut tu. Itu yang akan dilekatkan dekat motor AT tu. Produk yang kita nak hasilkan, produk pengilap kasut Magic tu, benda ni lah, alatan ni lah yang akan kita gunakan untuk menghasilkan pengilap kasut Magic tersebut. Okey, ini adalah tadilah cikgu terangkan gear taji tu memindahkan kuasa, membolehkan pad tu berputar. Okey, dan dia juga dapat membersihkan kasut tersebut. Okey, ini adalah analisis kekuatan dan kelemahan teknologi yang dia aplikasikan. So kita membentuk satu jadual lah. Jadual di mana kita menganalisis apa kekuatan untuk reka bentuk mechanical, apakah kelemahan untuk reka bentuk mechanical. So kita buat satu jadual untuk kita tahu apa kelemahan dia dan kekuatan dia. Okey, contohnya untuk pengilap kasut Magic ni. Okey, reka bentuk mechanical. Apa kelemahan gear taji? Apa kekuatan gear taji dan pad pengilap ni? Okey, kita tengok kekuatan dia dulu. Gear gaji ni, apa kekuatan dia? Dia dapat memindahkan kuasa dan memutarkan pad pengilap. Tu kekuatan dia. Apa kelemahan dia? Sukar didapati. Hanya terdapat di kedai elektronik sahaja. Itu kelemahan dia. Ya? Faham ke setakat ni? Okey. Gaji tadi, gear taji tadi susah nak dapati. Itu kelemahan dia lah. Reka bentuk mechanical ni untuk gear taji ni, itu kelemahan dia. Dia susah nak dapat. Kat mana nak dapat tu, kita tak tahulah. Sebab kedai elektronik ni tak banyak dekat pasaran. Kalau kita cari pun susah sangat nak cari. Itu kelemahan dia. Okey, pad pengilap, apa kekuatan dia? Kekuatan dia dah tentulah mengilap dan membersihkan kasut, span, boleh dibasuh sekiranya kotor. Itu kekuatan dia. So kelemahan dia tak adalah. Okey, ini reka bentuk elektrik. AT dia, apa kekuatan dia? Motor AT ni berputar untuk menggerakkan gear di dalam perumah. So dia berputar, dia berputar. Tu kekuatan dia. Ya, Nurul? Okey, lepas tu mudah didapati, saiz kecil, jangka hayat dia lama. Itu kekuatan dia. Okey, dia senang dapat. Kat pasaran banyak benda ni. Kadang-kadang alat mainan kereta tu pun kita ada nampak. Macam kereta masa zaman saya kecil-kecil dulu, adalah kereta mainan yang macam dash tu kan. Itu pun kita boleh guna juga motor AT dia tu. Sebagai dia punya alatan teknologi tu. Okey, bateri. Kita tengok bateri pula. Apa kebaikan dia, kekuatan dia? Membekalkan kuasa kepada seluruh sistem. Okey, lepas tu harga dia murah, mudah didapati. Itu adalah kekuatan dia. Kelemahan dia, perlu diganti apabila kehabisan kuasa. So kalau habis bateri, kita kena gantilah. Itu tak boleh larilah kelemahan dia, bateri dia. Bateri mesti ada jangka hayat dia. Tahan ke tak tahan tu, itu bergantung pada kualiti bateri yang kita pilih. Okey. Lepas tu switch tekan tutup. Apa kelemahan dia? Kekuatan dia. Melengkapkan litar apabila switch ditekan. Menyambung dan memutuskan aliran arus. Harga murah dan mudah didapati. Itu kekuatan dia lah. Kalau tanpa switch tekan tutup ni, macam mana kita nak on off kan? Sebab tu fungsi switch tekan tutup ni. Lepas tu menyambung dan memutar aliran arus tu, memang itu fungsi switch. Kalau kita tekan on, dia akan on. Kalau dia tekan off, dia akan off. Itu penting. Switch tekan tutup ni. Kalau tak ada, benda gear tu akan jalan je. Tak ada tekan tak ada tutup buka tak ada. Susah tu. Lepas tu wayar lembar tunggal. Okey, apa fungsi? Apa kekuatan dia? Mengalirkan arus ke setiap komponen di dalam litar. Harga murah dan mudah didapati. Harga dia murah lah.
Lepas tu dia juga dapat mengalirkan arus elektrik ke setiap komponen dalam litar. Tanpa wayar dia tak aruskan elektrik. So benda motor tu pun tak boleh hidup. Sebab tu wayar pun kena ada. Itu adalah reka bentuk elektrik. Antara untuk kita menghasilkan bentuk pengilap kasut magic ni. Okey. Setakat ni semua faham ke? Faham ke? Senang kan? Okay, setakat ni itu kalau tak faham boleh tanya cikgu ya. Ini produk yang kita nak hasil tu. Macam berus kasut tu, kita nak hasilkan pengilap kasut magic. Itu salah satu contoh. Ni alatan teknologi yang kita pilih. Gear taji, pipe pengilap. Okey, itu untuk tajuk mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. So lepas tu kita akan terus kepada merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam reka bentuk lakaran. Ini adalah konsep ataupun elemen yang kita gunakan dalam lakaran. So dalam topik ini kita akan belajarlah macam mana kita nak buat lakaran, apakah elemen, apakah prinsip yang digunakan dalam membuat satu lakaran. So dalam bab ni lah penting untuk semua faham lah macam mana kita nak menghasilkan lakaran tu, apa elemen yang perlu ada. So dalam bab ni lah kita akan belajar lah. Okay, jom kita masuk ke bab ni. Okay, ini adalah konsep penghasilan idea. So apakah konsep penghasilan idea? Okay, kita tengok sini. Penghasilan idea ataupun produk bermula dengan menyampaikan idea tentang produk dalam reka bentuk lakaran. Okey, untuk menghasilkan produk, kita kena membuat satu lakaran. Kita kena buat satu lakaran sebab kita nak tunjuk idea kita dekat orang ramai. Sebab tu kita perlu buat lakaran. Kalau kita tak buat lakaran, kita tak dapat tunjuk secara detail apakah lakaran yang produk yang kita nak buat tu. Sebab tu konsep penghasilan hadiah ni penting lah untuk menghasilkan sebuah lakaran. Okey, apakah tujuan lakaran? Tujuan lakaran dia adalah untuk mendapat gambaran awal reka bentuk sesuatu produk ataupun reka bentuk ataupun fungsi produk. So tujuan untuk buat lakaran ni, kita nak tunjuk gambaran awal kepada pelanggan. Nak tunjuk apakah fungsi produk tu. Itu tujuan untuk lakaran. Okey, lepas tu reka bentuk perlu menghasilkan beberapa lakaran idea untuk mendapatkan lakaran reka bentuk akhir yang terbaik bagi produk yang akan dihasilkan. So untuk menghasilkan lakaran ni, reka bentuk mereka atau kita perlu membuat lakaran banyak sikit lah, dalam 4 ataupun 4 tak silap idea. So kita akan pilih antara 4 tu mana yang lebih terbaik lah. Sebab tu kita kena menghasilkan beberapa idea tu, kita kena buat, kita kena lakar beberapa bentuk produk yang kita nak hasilkan tu. So kita tengok mana dalam 4 lakaran tu mana yang terbaik. Sebab tu kita kena nak lakar tu, kita bukan kena buat satu lukisan saja, kita kena buat banyak. So kita akan pilih lah antara lukisan tu mana yang terbaik. Okey, selepas tu lakaran-lakaran yang dihasilkan dapat menzahirkan idea kreatif inovatif serta membolehkan pereka bentuk memilih lakaran yang terbaik. So lakaran yang kita buat tu dapat menghasilkan idea kreatif lah. Masa kita buat lakaran tu, itulah idea yang mula datang, inovasi yang datang.
So kita nyatakan di dalam idea yang kita nak hasilkan tu. So dalam lakaran tu menampakkan apakah hasil yang kita dia dapat menampakkan lah apa idea yang kita nak buat. Contoh, sebab tu lah dia dapat melahirkan idea kreatif dan inovatif. Okay, so nanti kita boleh memilih lah antara lakaran tu mana yang terbaik. Okay, seterusnya dua konsep penghasilan idea bagi reka bentuk produk ialah bentuk mengikut fungsi, form, flow, function, dan fungsi mengikut bentuk. Okay, so ini adalah perbezaan antara dua konsep penghasilan idea. So kita akan tengok sikit lagi. Okay, ini konsep dua konsep penghasilan idea. Dua-dua ni berbeza lah. Mula bentuk mengikut fungsi, fungsi mengikut bentuk. Okey, apa bentuk mengikut fungsi tu apa? Okey, reka bentuk produk mengikut fungsi yang dikehendaki oleh pelanggan. So dekat sini reka bentuk produk yang dihasilkan tu dapat mengikut fungsi. Okey, dia produk tu dia ada fungsi dia. Dan fungsi itu pelanggan nak lah. Macam produk kerusi tu kan. So kerusi tu mula-mula boleh duduk. Lepas tu dia boleh menjadi kerusi malas. Kita tambahkan dia untuk menjadi lebih selesa lah untuk pengguna. Okey, seterusnya kat sini reka bentuk produk mesti memenuhi fungsi sepenuhnya lah. So macam kerusi tadi dia boleh jadi kerusi malas. Tengok kat bawah contohnya kerusi yang direka bentuk untuk berfungsi sebagai tempat duduk, namun bagi memenuhi fungsi sebagai tempat duduk sambil merehatkan badan, maka kerusi malas telah direka bentuk. Daripada kerusi biasa tu ditukar kepada kerusi malas. Itu contoh untuk bentuk mengikut fungsi. Okey, lepas tu fungsi mengikut bentuk pula. Apakah fungsi mengikut bentuk? So fungsi mengikut bentuk ni kalau kita tengok senduk tu kan. So senduk tu dia boleh buat sebagai hiasan dan dia juga boleh buat sebagai senduk. So dia ada fungsi untuk bentuk tu. Itu maksud dia untuk fungsi mengikut bentuk tu. Okey, dia mewujudkan fungsi bagi produk yang dihasilkan. So bentuk senduk tu dia boleh, kalau kita tengok situ kan, tengok macam-macam fungsi dia boleh buat. Dia boleh ambil makanan, lepas tu dia boleh buat hiasan. Dia ada pelbagai fungsi. So macam itulah. Okey, dan dia lebih menarik lah. Itu adalah fungsi mengikut bentuk. So itu perbezaan dua konsep penghasilan idea. Okey, setakat ni boleh ke? Boleh ya? Sikit lagi kita nak habis dah. Okey dah, kita akan masuk ke elemen reka bentuk. Okey, elemen reka bentuk ni, okey, sekejap. Okey, elemen reka bentuk. So dalam kita nak menghasilkan sesuatu lakaran, nak menghasilkan satu lukisan, kita kena ada elemen reka bentuk ni. Kita ada garisan, warna, kita ada bentuk, rupa, nilai, ruang, tester dan saiz. Ini adalah elemen reka bentuk. So dalam lakaran kita kena ada garisan, lepas tu kita kena mewarna, lepas tu dalam lukisan kita ada bentuk, lepas tu kita ada rupa, nilai, lepas tu kita ada ruang. Setiap bentuk dalam lakaran kita ada ruang, tester, deria rasa dengan saiz. So elemen yang perlu ada dalam lakaran. Okay, kita tengok kat sini. Elemen reka bentuk ialah unsur-unsur yang digunakan dalam lakaran bagi mempamerkan idea awal sesuatu rekaan. Apa yang saya cakap tadi lah. So elemen reka bentuk ni digunakan sebagai lakaran tersebut, sebagai idea awal sesuatu rekaan.
Lepas tu elemen reka bentuk membolehkan idea yang hendak disampaikan oleh pereka bentuk pada lakaran yang boleh difahami oleh pelanggan. So elemen reka bentuk ni adalah idea lah yang kita nak hendak sampaikan kat pelanggan kita, supaya pelanggan kita faham apakah yang kita nak tunjuk kat diorang. Sebab tu elemen ni penting di dalam lakaran. Okay, ini adalah prinsip reka bentuk. Okay, apa prinsip reka bentuk? Prinsip reka bentuk adalah konsep atau peraturan yang digunakan oleh pereka bentuk ketika menggunakan elemen-elemen reka bentuk. Itu adalah prinsip reka bentuk. Lepas tu prinsip reka bentuk membolehkan lakaran yang dihasilkan oleh pereka menariklah, selesa dan boleh menimbulkan emosi positif secara visual kepada pelanggan. So prinsip reka bentuk ni lah boleh membolehkan lakaran tu menarik pelanggan lah. So kita tengok dia menunjukkan apa? Mewujudkan emosi positif. Lakaran tu nampak macam cantik lah. Lakaran tu apa? Lebih kreatif. Lepas tu dia ada nilai-nilai yang baik lah. Okay, ini adalah prinsip reka bentuk. So prinsip reka bentuk ada berapa? Okay, kita tengok prinsip reka bentuk ada apa? Keseimbangan, kita ada pergerakan, kontras, pengulangan, penekanan, harmoni, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan. Ini adalah prinsip reka bentuk. So kita akan bincang satu persatu lah. Okay. So kita akan bincang elemen reka bentuk. Untuk garisan, warna, bentuk, rupa, nilai, ruang, tekstur, saiz. Okey, garisan. Okey, dalam lakaran, garisan ni memang adalah, memang diperlukan. Kalau tak ada garisan, macam mana kita nak lukis? Macam mana kita nak macam mana kita nak menghasilkan satu lakaran kan? Sebab tu garisan perlu ada. Garisan ialah cantuman satu siri titik yang mempunyai panjang dan jarak. Garisan merupakan unsur terpenting dalam aktiviti melakar, melukis dan menulis. Tu pentingnya garisan. Okay, garisan digunakan untuk menghasilkan rupa, bentuk, jalinan dan bayang. Okay. So garisan tu boleh menghasilkan apa? Rupa. Lepas tu boleh menghasilkan bentuk. Lepas tu dia boleh menghasilkan jalinan. Lepas tu dia boleh menghasilkan bayang. Kalau bentuk bayang ni, kalau kita garis macam tebal ke nipis, dia akan jadi bentuk bayang lah. Macam tu. So garisan ni penting untuk menghasilkan sesuatu lakaran yang baik. Okay, lepas tu garisan yang dihasilkan dengan sebarang alat tulis dan perisian digital. Okay, garisan boleh dihasilkan lah. Boleh menggunakan alat tulis, pensel, pen. Lagi apa alat tulis? Pensel mechanical. Kalau perisian digital, menggunakan laptop, menggunakan iPad. Macam itulah. Okey, warna. Kumpulan warna. Okey, ini adalah warna lah. So dalam lukisan juga perlu ada elemen reka bentuk warna. Kalau tak ada warna, kita tak akan nampak lah benda tu macam takkan hitam putih kan. So kalau dalam elemen lakaran, kalau kita nak letak warna pun boleh. Sebagai untuk menampakkan kalau kita produk ni berada di depan di hadapan kita kan. So warna apa yang sesuai untuk produk kita. So dalam lakaran, warna tu diwajibkan ataupun perlu adalah kalau kita nak melakar sesuatu produk. Okay, apa kumpulan warna yang ada? Kita ada warna panas, warna sejuk. Warna panas tu apa? Warna merah, oranye, jingga. Lepas tu warna sejuk apa? Biru, biru laut, hijau. Dia contoh-contoh warna. Okay. Warna ialah kesan pembalikan cahaya ke atas suatu objek. Lepas tu warna dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu warna primer, warna sekunder dan warna titier. Warna primer tu warna utama lah. Warna apa? Warna merah, biru, kuning, hijau. Kalau warna sekunder tu apa? Warna sekunder tu warna campuran. Kalau kita tengok kat situ apa? Merah dengan kuning,
jadi apa? Jadi oranye. Kalau biru campur kuning jadi apa? Jadi hijau. Itu adalah warna sekunda. Contoh. Kalau warna titier, warna yang ada 3 color. 3 color digabungkan jadi warna titier lah. Contohnya warna biru, warna kuning dengan warna hijau. Jadi warna titier. Contoh. Itu adalah warna titier lah. Gabungan ketiga-tiga color. Warna boleh dikategorikan kepada warna panas dan warna sejuk. Tadi itulah. Okey, ini adalah bentuk. Bentuk merujuk kepada objek yang mempunyai ruang isi padu dan mempunyai lebih daripada satu permukaan. Okey, kalau kita tengok bentuk ni lah yang mempunyai sesuatu ruang, isi padu. So dalam bentuk ada isi padu. Lepas tu mempunyai lebih daripada satu permukaan. So dalam bentuk ada macam-macam, ada lebih daripada satu permukaan. Macam kotak tu kan, ada 4, ada berapa permukaan tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 permukaan. Piramid ada berapa permukaan? So dia melebihi daripada satu permukaan. Itu adalah bentuk lah. Dia merupakan objek. Objek-objek tu dalam lakaran kita perlu ada bentuk-bentuk macam ni. Kalau tak ada bentuk macam ni, kita susah lah. Macam mana kita nak nampakkan dia sesuatu produk lakaran. Bentuk juga dia kelihatan seperti 3D. Kita nampak dia macam 3D. Dia nampak petak, kita nampak daripada belah sana, dia nampak belah kiri, belah kanan, kita nampak sama kan. Itu bentuk 3D. Selepas tu rupa pula. Apa itu rupa? Rupa dibentuk apabila hujung garisan bertemu dengan permulaan. So kita kalau kat rupa ni, dia macam bentuk, tapi tak. Tapi dia satu garisan, dia pada mulanya dia bertembung pada garisan yang daripada awal bertembung sehingga hujung dia. Macam petak segi kan, kalau kita start daripada awal, so kita buat bentuk petak segi tu, so dia akan balik pada bentuk balik kepada titik asal. Itu dia. Itu maksud dia. Lepas tu rupa ialah ruang yang dikelilingi oleh garisan. So dalam rupa juga ada dia dikelilingi oleh garisan lah. Kita tengoklah kat sebelah rupa tu ada garisan macam petak segitiga. Dia dia bentuk rupa, lepas tu dia ada garisan. Contoh. Itu adalah rupa. Rupa ni elemen 2D lah. Dia mempunyai luas je, tapi dia tak ada bentuk 3D macam bentuk tadi. Itu rupa. Macam rupa bulat, rupa dia petak, tapi dia bukan 3D, tapi dia nampak macam luas. Itu adalah rupa. Nilai. Nilai ni dia melihat daripada kesan warna. Contohnya kesan warna tu, warna tu pekat, warna tu warna tu legam ke terang ke, dia menunjukkan tone warna tu lah. Itu nilai. Kalau dalam lakaran, kalau kita letak warna apa yang sesuai, lepas tu warna tu perlu terang ke tak terang, perlu dia punya macam kita letak warna kan, warna hitam, so kita nak terang ke tak terang. Kalau kita nak letak warna biru ke, nak terang ke, ataupun dia lebih jarang ke, itu menunjukkan nilai lah. Untuk ruang pula, ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan. Ruang adalah kawasan kosong. Maksudnya kalau kita buat kotak, so kita dalam kotak tu ada ruang. Itu adalah ruang lah. Satu ruang kosong yang kita boleh, kalau dalam lakaran tu kita nampak cantik, nampak macam ada ruang kosong dalam tu kan. So kita boleh lah isi apa-apa dalam ruang tu. So dalam lakaran tu menunjukkan ruang kosong tu apa yang kita boleh isi. Ruang nyata. Kita ada ruang nyata. Apakah ruang nyata tu? Ruang nyata ialah ruang antara dua objek dan rongga dalam sesuatu objek.
Okey, kalau kita buat macam tadi lah, macam kotak tu kan. So dia ada ruang. Ruang untuk kat dalam kotak tu apa benda. Sesuatu ruang nyata lah. Macam kotak tu kan, dalam tu ada satu, kata orang apa, ada satu ruang kita boleh letak satu bahan. Nanti dalam lukisan kita nak buat kan, mesti kena ada ruang. Kalau tak ada ruang, kita tak tahulah apa yang ada kat dalam tu. Contoh. Okey, seterusnya tester. Tester merupakan teknik memberi impak terhadap orang yang melihat suatu permukaan. Tester ni adalah dari rasa. Macam kita lukis benda tu kan, macam kita lukis bentuk pokok, bukan bentuk pokok, bentuk pokok pun boleh juga. So kalau bentuk pokok tu kita boleh lukis tekstur tu. So pelanggan yang tengok lakaran kita, so pelanggan tu boleh dapat tahulah rasa macam mana kalau kita pegang produk tu, macam mana rasa dia. Itu maksud tester. Okey. Tengok tu, impak juga boleh dirasai melalui sentuhan seperti kasar, licin, halus, kesat dan lain-lain. Contohnya tester yang kita nak buat tu, bentuk dia sehalus ke, kasar ke, boleh kesat ke, dan sebagainya lah. Itu adalah tester. Saiz, saya macam biasalah, setiap produk ada saiz. Lakaran yang kita nak buat nanti, kita kena tahu saiz apa yang kita nak buat, besar mana benda tu. Saiz adalah penting untuk lakaran sesuatu produk. Setakat ni faham ke? Setakat ni faham ke? Faham. Faham. Faham Faham. Okey. Kalau tak faham boleh tanya, cikgu okey je. Sekejap ya. Kita dah nak masuk last topik, iaitu prinsip reka bentuk. Okey, cikgu teruskan. Kita nak habis dah. Sekejap ya. Okey, kita akan masuk ke prinsip reka bentuk. Okey, prinsip reka bentuk, kita ada keseimbangan, kita ada pergerakan. Okey. Kita ada kontras, kita ada pengulangan, penekanan, keringkasan, kesatuan, kepelbagaian dan harmoni. Okey, kita akan bincangkan prinsip reka bentuk. Prinsip reka bentuk ni dalam dia juga mempamerkan idea awal rekaan lah. So dalam reka bentuk tu, dalam prinsip reka bentuk perlu digunakan lah. Untuk apa? Dia membolehkan lakaran tu nampak menarik. Okey, lepas tu selesa, lepas tu memwujudkan emosi positif. Kita tengok lakaran tu cantik je. Dia tak ada cacat, dia tak ada bentuk yang tak elok. So jadi prinsip reka bentuk ni penting juga. Nak menentukan produk tu baik ataupun tak. So dalam lakaran, prinsip reka bentuk ni perlu ditekankan lah. Kalau tak, nanti produk kita tu macam tak nampak cantik lah. Okey. Ni daripada keseimbangan. Keseimbangan tu apa? Merujuk kepada kesamaan perhatian atau tumpuan pelbagai elemen yang digabungkan untuk membentuk suatu komposisi. Okey, kalau kita lukis macam rama-rama tu kan, so kita kena ada keseimbangan, simetri. Maksudnya kedua-dua belah tu sama je. Kalau kita belah rama-rama tu, so dia nampak simetri lah, dua-dua tu sama. Belah kepak belah kanan sama, belah kiri sama. So keseimbangan lah tu. Kalau keseimbangan asimetri, sebelah lain. Kalau kita belah dua pokok tu kan, kalau kita tengok ke asimetri, sebelah tu lain, sebelah tu tak sama. Itu asimetri. Keseimbangan jejari. Okey, bila kita belah jejari tu, so sama je. Kalau kita potong mana-mana kat jejari ni, sama je. Itu maksud keseimbangan jejari.
So dia ada jari kat sini. Dia macam radius lah. Itu adalah keseimbangan. Okay, pergerakan. So kalau dalam pergerakan, lakaran kita tu kita nampak dia seperti sesuatu pergerakan. Okay, dia merujuk kepada aliran yang akan memimpin pergerakan pandangan mata terhadap sesuatu objek. Kalau kita tengok kat situ kan, kat gambar ni, kita nampak elemen pergerakan kat situ. Sama je, dia macam bergerak. Kalau kita tengok gambar tu tak bergerak pun, tapi kita tengok gambar tu macam bergerak. Kita nampak elemen tu bergerak. So dalam gambar kita, kalau benda yang berpusing, kita kena nampak elemen tu bergerak. Kita kena lukis macam mana kita nak nampakkan elemen pergerakan tu. So kita kena lukis lah nanti. Kontras. Kontras ni merujuk apa? Kontras ni merujuk kepada perbezaan ketara antara ciri elemen yang digunakan. Okey, kontras ni kalau kita tengok, sekejap dia merujuk kepada perbezaan ketara ciri elemen tu. Contoh buah dadu tu dengan motor tu, dia berbeza. Berbeza kontras dia. Yang motor dia bentuk macam motor lah. Kalau dadu, buah dadu. So warna apa yang sesuai, elemen apa yang digunakan, ciri apa yang digunakan. Contohnya cikgu boleh bagi tahu lah, motor fungsi dia apa. Fungsi dia untuk kita naik lah. Untuk kita naik dan kita bawa. Kalau buah dadu untuk kita bermain. So warna apa yang sesuai untuk digunakan untuk kontras ni. So kita nampak lah perbezaan dia. Dia tak sama. Kalau motor lain, dadu lain. So kita kena nyatakan kalau dalam sesuatu produk tu, motor tu kontras dia lain, dadu tu kontras dia lain. Okey, seterusnya adalah pengulangan. Pengulangan kalau kita tengok kat gambar dia ni kan, sama je. So dia punya bentuk tu apa? Elemen dia sama. Kalau kita tengok bangunan tu kan, bentuk dia sama je. Itu pengulangan. Apa lagi konsep pengulangan? Kalau kita tengok kan, macam pintu tingkap. Lepas tu apa? Logo kerajaan. Kita nampak ada benda persamaan, ada bentuk pengulangan. Itu bola sepak kan, petak-petak tu kan. So dia macam ada konsep pengulangan kat situ. Kita tengok dekat bahagian atas bumbung masjid ni kan, kita nampak benda sama je. Konsep dia berulang-ulang. Itu maksud dia pengulangan lah. Penyusulan elemen dia sama secara berulang kali. Itu maksud pengulangan. So dalam lukisan kita, kalau kita nak letak pengulangan pun boleh, tak ada masalah. Okey, konsep penekanan. Ini adalah prinsip penekanan. Penekanan ni prinsip apa yang kita nak tekankan? Tengoklah dekat gambar tu. Penekanan dari segi warna. Kita tunjuk warna apa antara banyak-banyak tu, warna tu yang kita nak tekankan. Contoh warna pink ke apa tu? Pink warna pink tu kan. Antara tu, itulah warna yang kita tekankan. Yang lama, yang banyak-banyak tu warna lain. Kita tak tekankan itu. Kita tekankan warna pink tu. So kita nampak lah tekanan tu. Dia punya warna tu, yang apa yang kita tekankan. Itu penekanan. Okey, penekanan dari segi saiz pula. Saiz tengok dekat bentuk hexagon tu kan. Hexagon ke oktagon ke apa tu, ada satu saiz besar daripada yang lain. Itu penekanan daripada segi saiz. Okey, kalau penekanan dari segi bentuk, kita tengok kat tengah-tengah tu ada bentuk bulat. Tengok, lain kan daripada yang lain. Itu bentuk bulat tu, itulah yang kita nak tekankan. Itu prinsip reka bentuk penekanan. Tumpuan terhadap elemen yang diselahkan. Okey, keringkasan. Keringkasan ni adalah merujuk kepada olahan terhadap idea yang kompleks untuk menghasilkan intipati atau elemen yang penting sahaja. So kita meringkaskan. Contoh logo RTM ni kan, kita ringkas, tak payah nak serabut-serabut sangat. So kita sebagai pereka bentuk, kita perlu ringkaskan. Kalau kita nak hasilkan sesuatu logo ke apa ke untuk produk kita,
Jadi kita kena ringkas lah. Janganlah letak serabut kan. Lagi apa lagi? Logo yang kita boleh nampak. Logo Honda kan. Logo Honda pun satu keringkasan. Lepas tu logo apa lagi? Macam logo Olimpik. Olimpik pun satu keringkasan juga. Itu maksud dia keringkasan. Okay. Dia ringkas lah. Tak ada nak serabutkan. So kita kalau buat apa satu produk, kena ringkas lah. Kesatuan. Kesatuan merujuk kepada gabungan semua elemen untuk membentuk image, konsep, tema atau idea yang sempurna. Okay, kesatuan ni selalunya merujuk kepada bentuk image, tema. Okay. Tema yang kita nak gunakan tu sesuai tak dengan kita punya lakaran? Kalau tak sesuai, jangan kita letak kesatuan. Kita tengok dekat sofa tu kan, tengok bentuk dia ada petak segi, ada bentuk garisan-garisan, ada bentuk bantal tu kan, bentuk garisan melintang. So dia ada menunjukkan kesatuan. Maksudnya kalau kita campurkan ke semua elemen tu, nampak cantik je, nampak smooth je. Lakaran kita nampak cantik lah. Nilai positif tu kita nampak. Nampak apa, keselesaan. Kita tengok sofa tu kan, selesa je. Sebab warna dia, dia punya garisan dia, dia punya bentuk, dia ada kesatuan lah. Macam tu. Okay. Itu maksud kesatuan. Okay, ini adalah kepelbagaian. Merujuk kepada aplikasi pelbagaian elemen, gaya, kualiti, nilai, idea dalam satu reka bentuk. Okay, kepelbagaian. Kita tengok kat kepelbagaian tu. Okay, gambar tu ada macam-macam gambar kita letak dalam tu. Ada gambar ayam lah, gambar penyu lah, gambar robot lah, apalah. Itu menunjuk kepelbagaian. So dalam lukisan kita tu nanti, kita boleh lah letak apa-apa kepelbagaian untuk mencantikkan lagi, untuk apa, pelanggan kita faham lah, untuk pelanggan kita rasa selesa dengan apa idea awal yang kita nak persembahkan. Harmoni. Harmoni ni adalah sesuatu, merujuk kepada sesuatu yang dapat memberi kedamaian. Harmoni ni kita, kalau kita lukis, kita nampak lah dia punya nilai kecantikan tu. Kita nampak dia sangat harmoni. Kita tengok gambar tu cantik je, nampak dia selesa, dia nampak lebih harmoni lah. Lepas tu apa, harmoni dalam visual dapat menimbulkan emosi yang positif. Dia dapat menimbulkan satu perasaan yang positif. Kalau kita tengok lakaran tu, cantiknya lakaran ni, dia nampak macam emosi yang positif. So itu adalah prinsip harmoni. Okey. Ini adalah perkembangan lakaran. Okey. Lakaran perkembangan idea. So kita dah masuk bab yang terakhir, iaitu kat sini kita akan untuk melakar lah. Melakar. So macam mana kita nak melakar produk tu, sesuatu produk. So kita akan tengok kat sini. Lakaran pengembangan idea membantu menjelaskan rupa cadangan rekaan reka bentuk secara 3D dan pada sudut pandangan berbeza. Ini akan memudahkan pereka bentuk menilai konsep reka bentuk mereka sebelum melakukan sebarang pengubahsuaian. Okey. Dekat sini kita akan mengembangkan kita punya idea. So dalam lakaran tu, kita tak boleh speak pada satu lakaran. So kita kena buat banyak lakaran lah. Kita bukan buat pada satu lakaran sahaja. Sebab tu dia ada, sebab tu maksud lakaran perkembangan idea ni. Kita buat lebih kurang dalam 4 lakaran sahaja, jangan lebih. So dalam 4-4 tu, kita akan pilih mana yang terbaik yang kita akan gunakan untuk kita bagi tahu kat pelanggan manakah lakaran yang terbaik yang kita boleh develop, kita bangunkan. So kita akan berbincang lah. Sebab tu lakaran perkembangan idea ni diperlukan di dalam kita punya lakaran. Okay, semua okey ke? Okey. Okey. Priya okey ke? Priya ada ke? Okey, cikgu. Okey, cikgu. Okey ya. Kalau ada yang tak faham, boleh bagi tahu cikgu. Okey. Nisha pun okey ya? Okey. Sekejap ya, sikit lagi nak habis dah.
Okey, ini contoh lakaran tu. Okey. Lakaran idea 1. Okey, lakaran idea 1 ini lakaran bagi pengilat kasut magic. Okey. Yang pertama, orang tu buat macam ni. Yang kedua, orang tu buat macam ni. Yang ketiga, kita buat macam ni. Yang keempat, kita buat macam ni. So daripada yang keempat-empat lakaran ni, okay, kita pilih mana yang lakaran yang terbaik. So lakaran yang terbaik yang inilah. So yang ini lebih selesa dan lebih ni lah, kata orang lebih baik lah. Dia dapat menyelesaikan masalah pelanggan. Contoh, pemegang dia tu kan memudahkan. Kalau kita tengok produk sebelum ni, tengok, takkanlah orang nak pegang produk tu macam ni kan. Susah lah. Takkan kita nak nak gilat kasut secara menegak macam ni. Jadi susah lah untuk pelanggan. Ini idea yang pertama. Idea kedua, takkan nak buat macam torchlight kan. Macam tak sesuai pula. Nak pegang macam mana, takkan nak pegang melintang kan. Takkan nak pegang secara macam ni. Dia susah. So idea kedua macam ni. Idea ketiga macam ni. Ni macam mana pula? Kenapa bentuk L pula kan? Dia macam susah. Lepas tu switchnya kat bawah. Nanti nak tekan switch ni pun susah. Tu salah satu juga yang menyebabkan lukisan yang ketiga ni dia ada kelemahan dia. Kalau lakaran keempat ni kita pilih sebab apa? Sebab mudah memegang dia. Lepas tu dia rapat. Tempat pemegang dia rapat dengan switch tekan tutup. Lepas tu penggilap dia tu dekat bawah kan. So mudah. Kalau kita nak halakan ke kasut pun mudah. Sebab tu kita pilih lakaran keempat. So bila lakaran keempat dipilih, so pelanggan lain pun pilih juga yang keempat. So kita bolehlah menghasilkan produk ni. Contoh. Okey, ni lakaran idea bagi penagih makanan ikan automatik. Okey, lakaran pertama kita tengok tiup sifon. Lakaran pertama ni sebab apa? Kenapa dia lemah? Sebab apa dia tak sesuai digunakan? Tengok, dia complicated. Kalau tempat media tanaman tu, kita nak letak macam mana pokok kan? Kita tengok kat atas media tanaman ni. Dekat dalam tu ada bekas air. Ni air kan? So macam mana kita nak letak tanaman tu? Takkanlah kita nak letak atas air kan? Tanaman tak boleh terapung. Contoh. Itu kelemahan untuk lakaran yang pertama. Yang kedua, sama juga. Buat dua bekas. Macam mana kita nak letak pokok bunga tu? Jadi masalah lah untuk lakaran idea kedua. Lepas tu tangkikan tu kat bawah. Tu tak ada masalah lah. Cuma yang bahagian bekas tanaman tu masalah. Okey, ni lakaran ketiga. Lakaran ketiga ni masalah dia dia bertindih. Pokok tu kat atas, pokok kat bawah. Dekat atas ada pokok, dekat bawah pun ada pokok. Nanti dia berlindung. Cahaya matahari tu tak boleh nak kena pokok bawah. Itu jadi masalah juga tu. Tengok bekas tanaman tu kan, dekat atas satu, kat bawah satu. Tu kelemahan dia. Nanti kalau matahari tu nak kena dekat tanaman tu macam mana? Dia jadi susah. Ini lakaran yang dipilih. Yang keempat. Ini adalah lakaran yang terbaik lah. So tiga bekas tu dia letak sekata. So nanti kalau penerimaan matahari sesuai lah untuk pokok tu. Semua dapat cahaya matahari yang sama. Kalau yang ni dia bertindih. Tu kelemahan dia. Sebab tu lakaran yang keempat ni dipilih. Kita kena tahu tau. Ini konsep lakaran idea untuk makanan ikan automatik. So antara yang empat-empat lukisan ni, yang mana yang terbaik? So kita kena tahu. Ni yang contoh aja tau. Ni contoh sahaja. Okay, ni bag. Bag pun sama juga. Lakaran pertama dia bentuk macam ni. Lakaran kedua tiba-tiba pula dia letak poket. Yang keempat dia letak keychain pula. Yang kelima, yang keempat sempurna, semua ada. Lepas tu yang keychain tadi tu tukar kepada tali bag. Nampaklah kreatif kan. Lepas tu poket penyimpanan hadapan dia dah ada poket. So elemen yang lain-lain tu, daripada ini tak ada poket, yang ni ada poket. Lepas tu yang ni keychain macam tak ada motif, letak keychain. Kita tukar daripada tali bag. So akhirnya daripada elemen yang lain-lain ni kita gabungkan, membentuklah satu bag yang sempurna. Macam tu. So inilah lakaran idea untuk bag jeans. Daripada tak ada
Daripada tak ada poket, dia ada poket. Lepas tu keychain, lepas tu dia tak ada tali bag. Susah lah. So akhir sekali barulah jadi bag yang sempurna. Okey, itu adalah contoh-contoh lakaran perkembangan idea. Okey. Okey, so dekat sini ajalah bab yang cikgu nak ajar hari ni. Okey, ada apa-apa masalah ke? Ada apa-apa yang tak faham? Tak ada. Tak ada eh? Okay. Setakat ni faham lah. Okey, cikgu dah buat video. Nanti cikgu masukkan video ni dekat dalam YouTube dan cikgu akan masukkan link ke dalam ni lah, grup kelas. Sebab ada pelajar ataupun ada lagi yang tak masuk. Cikgu pun tak tahu mana dia orang pergi lah. Kehadiran pun cikgu nak ambil ni. Kalau 4 aja tak tahulah. Mana semua pergi Kena tangkap jembalang. Dekat jembalan. Aduh, macam-macam. Sekejap, cikgu tengok dalam grup sekejap. Diorang ni ada ke tak ada? Baik. Tak apalah. Okey, setakat ni kalau ada masalah boleh bagi tahu cikgu lah, tak faham ke. Sebab nanti kita ada tempat nak melukis. Kita nak belajar melukis juga nanti. Nanti depend pada cikgu Syahari lah macam mana cikgu akan bincang sama ada kita nak buat lukisan ataupun tak buat. So nanti cikgu akan bagi tahu selanjutnya lah. So setakat ni itu aja yang cikgu nak ajar. Okay. So sampai sini ajalah kelas kita pada hari ini. Okay. Sekian, terima kasih lah. Terima kasih cikgu. Sama minggu depan ada lagi kelas. Jangan lupa masuk. Baik. Okey, assalamualaikum. Okey, boleh ni. Jap. Tulis nama. Cikgu lupa. Nama? Tulis nama dekat bahagian message. Okey, semua boleh tulis nama dekat bahagian ni lah, dekat box check box tu. Sebagai kehadiran. Nisha? Dah tulis nama ke Nisha? Okey, tak apa. Okey, nanti latihan cikgu bagi kat latihan nanti cikgu fikirkan nak bagi latihan apa. Latihan yang sesuai lah. So sampai sini je lah kelas kita. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih Priya.